Hai, Assalamualaikum. Saya Nik Nur Fatini binti Nik Hasmadi yang memegang nombor pelajar 20211-22561. Untuk kajian kali ini, saya telah memilih satu artikel dari rujukan saya yang bertajuk Jenayah Bunuh Semakin Kritikal. Artikel ini ditulis oleh Encik Norka Mimi bin Zainuddin. Berikut adalah muka hadapan artikel tersebut. Encik Norka Mimi bin Zainuddin merupakan seorang pensyarah di USIM, iaitu Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau merupakan seorang ahli persatuan yang sangat aktif dalam melibatkan diri dalam pelbagai persatuan, seperti menjadi ahli Majlis Dekan Bahasa IPTA Malaysia pada tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, beliau juga menjadi seorang timbalan pengurusi Majlis Ketua-Ketua Penyelaras E-Pembelajaran IPTA Malaysia dari tahun 2018 hingga 2018. Beliau telah melanjutkan pengajian beliau ke peringkat tertinggi iaitu PhD dalam bidang Computer Assisted Language di IIUM pada tahun 2014. Seterusnya, mengambil master dalam bidang Teaching Arabic as Second Language di IIUM pada tahun 2009 dan mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang Arabic Linguistic and Literature di IIMUM juga pada tahun 2007. Terdapat karya lain yang ditulis oleh beliau, seperti sebuah buku yang bertajuk Hijab 0% Alasan. Dalam buku ini, beliau telah membincangkan tahap kesedaran Muslimah dalam mengenakan hijab dengan sempurna. Pada pengenalan artikel Jenayah Bunuh Semakin Kritikal, penulis telah memulakan artikel beliau dengan satu kes pembunuhan yang berlaku di Kampung Batang Rokan, Gemencih. Kes pembunuhan ini telah melibatkan 2 orang warga emas menjadi mangsa pembunuhan tersebut. Pelaku dalam kes pembunuhan ini merupakan seorang remaja, di mana 2 warga emas yang terkorban ini merupakan atuk dan nenek si pelaku. Seterusnya, pada bahagian pengenalan, penulis telah menyatakan faktor-faktor yang berlakunya peningkatan kes pembunuhan dalam kalangan remaja. Faktor yang pertama ialah faktor masalah keluarga. Kesibukan ibu bapa dalam mencari rezeki atau bekerja menyebabkan mereka melupakan tanggungjawab utama mereka sebagai seorang ibu bapa, di mana ibu bapa menjadi penasihat, pembimbing atau seorang pendengar masalah. Kanak-kanak atau remaja sangat memerlukan perhatian penuh daripada ibu bapa mereka. Pengabaian dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan kekurangan kasih sayang. Seterusnya, faktor kedua ialah putus cinta, di mana perasaan yang berlebihan atau obses terhadap pasangan akan menyebabkan seseorang bertindak melampau. Sebagai contoh, jika seseorang pasangan berlaku curang, pasangan yang obses terhadap pasangannya akan melakukan satu tindak di luar jangkaan kita, seperti membunuh pasangan yang berlaku curang terhadap dirinya. Tindak balas ini berlaku kerana obses terhadap pasangannya yang hanya menginginkan pasangannya menjadi miliknya semata-mata. Seterusnya, faktor kedua ialah putus cinta, di mana perasaan yang berlebihan atau obses terhadap pasangan akan menyebabkan seseorang bertindak melampau. Sebagai contoh, jika seseorang pasangan berlaku curang, pasangan yang obses terhadap pasangannya akan melakukan satu tindak di luar jangkaan kita, seperti membunuh pasangan yang berlaku curang terhadap dirinya. Tindak balas ini berlaku kerana obses terhadap pasangannya yang hanya menginginkan pasangannya menjadi miliknya semata-mata. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu aksi dalam filem, di mana pembuatan filem yang memiliki
pelbagai unsur kini boleh diakses oleh pelbagai lapisan umur, terutama kanak-kanak. Melalui perkara ini, pemikiran kanak-kanak akan mudah terpengaruh dengan aksi-aksi yang ditunjuk di dalam filem tersebut. Lembaga Penapisan Filem Malaysia seharusnya lebih peka, teliti dan cerewet dalam memberi klasifikasi terhadap filem-filem dari luar negara atau dalam negara mengenai filem-filem yang sepatutnya ditayangkan kepada umur di bawah umur ataupun tidak. Isu ini sedikit sebanyak akan memberi kesan terhadap perkembangan mental kanak-kanak terhadap kes jenayah bunuh ini. Kanak-kanak akan bertindak lebih agresif apabila terlibat dalam pergaduhan di antara rakan-rakan mereka atau dengan keluarga, kerana mereka terangsang dengan aksi-aksi ganas yang ditunjukkan di dalam filem tersebut. Seterusnya, penulis juga menyatakan strategi dalam mengekang peningkatan kes pembunuhan dalam kalangan remaja, di mana pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan telah melaksanakan pelbagai program dalam mengekang peningkatan kes pembunuhan ini, seperti pelaksanaan program PLKN. Namun, program ini telah ditamatkan. Seterusnya, pelaksanaan program Biro Tata Negara, di mana kedua-dua program ini bertujuan untuk meningkatkan sasiah dan akhlak dalam diri remaja. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, setiap golongan masyarakat atau setiap lapisan masyarakat dalam negara hendaklah bekerjasama dalam menangani kes jenayah bunuh yang berlaku, terutama jenayah bunuh yang berlaku dalam kalangan remaja. Ahli keluarga atau kenalan rapat perlulah lebih memahami perasaan seseorang remaja dan kanak-kanak. Sekian, terima kasih.